Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Gaspirasi musim yang kedua bersama dengan saya pengacara anda Ghazali Zawawi. Pastinya dalam Gaspirasi kami sentiasa bawakan cerita komuniti yang lebih dekat di hati masyarakat untuk kita sama-sama ambil inspirasi dari pelbagai perspektif. Sebelum itu nak sapa dulu anda di rumah di mana sahaja anda berada. Saya sentiasa harapkan semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja. Dan apa yang pasti sekiranya kita dilanda masalah, dilanda ujian dan sebagainya, penting untuk kita sentiasa punyai pemikiran yang kuat dan positif. Kerana kali ini Gaspirasi akan bersama dengan seorang tetamu yang lebih selesa untuk digelar sebagai usahawan kampung namun berjaya melakar kejayaan dalam dunia perniagaan. Siapakah beliau? Apa kata kita saksikan VT ini. Penonton, kesusahan hidup bukanlah alasan untuk kita tidak boleh berjaya dalam kehidupan. Dan sekiranya kita berasal dari kampung atau pedalaman sekalipun, tak bermakna kita tak boleh bersaing dengan mereka di bandar. Dan ini dibuktikan oleh tetamu kita kali ini, pengasas kepada Anas Popcorn, Encik Kawili. Terima kasih sudi datang ke Gaspirasi. Sama-sama. Okey, Encik Kawi, sebagai mukadimah, mungkin kita boleh nak kongsikan kepada penonton. Sebab kalau kita lihatlah, lebih-lebih lagi semasa pandemik COVID-19 ini, banyak perniagaan ataupun perniagaan baru yang muncul. Lebih-lebih lagi dalam bidang F&B, kita ada laksa Sarawak, mi kolok segera dan sebagainya. Tapi dari mana datangnya idea dan kenapa popcorn, Encik Kawi? Okey, so far kita pun tahu kita popcorn adalah salah satu menu yang susah untuk didapati. Bila kita nak makan popcorn, mesti nak pergi ke panggung wayang untuk dapatkan popcorn. So far kita terinspirasi nak buat satu menu yang kelainan apabila kita dalam perjalanan kita on the way nak pergi ke perkampungan Gedong. So far kerap kalilah kepada kita dengan family singgah di tepi jalan untuk beli popcorn. So far kita waktu dalam perjalanan memang biasa macam makan popcorn. That's why terinspirasi dari idea why not coba kita untuk buat popcorn untuk jadi satu bisnes kita lah. So far kita start dari di dalam kereta start terfikirlah mungkin kita buat popcorn, so far kita letak brand apa. So far kita tu start letak sebab anak kita yang pertama nama Anas, that's why kita letak nama Anas Popcorn. Dari situlah datangnya nama Anas daripada nama anak yang pertama. Semasa nak buat keputusan tu nak jual popcorn ni kan, ada tak mungkin mengkaji pasaran semasa pesaing yang ada juga menjual popcorn mungkin? So far kita honestly kita memang kita adalah berfikir untuk buat popcorn sekadar untuk dapat pendapatan sampingan. That's why dari kajian pasaran kita orang tak buat. Kita orang terus untuk buat terus perniagaan kecil-kecilan dululah, kecil-kecilan. Even kita nak buat mesin pun, nak beli mesin pun waktu tu kita memang tak mampu nak beli mesin. That's why apa yang terfikir idea waktu tu kita buat mesin sendiri. Buat mesin sendiri. Mesin sendiri. Macam mana boleh buat mesin sendiri? Sebab kalau tak silap saya, mesin sekarang ni untuk kita buat popcorn harganya lebih kurang RM2,000 kan? Yes. So, macam mana tu boleh orang kata terfikir ataupun ada kemahiran untuk buat mesin sendiri? So far kita memang bukan berlatar belakang ke engineer yang buat mesin, tapi oleh kerana ada keinginan. Itu yang pentinglah waktu kita apa-apa nak buat mesti ada keinginan. So far kita cuba juga untuk buat mesin tu. So far nak tahu cik, kita yang waktu pertama nak buat mesin tu, kita masih perlukan satu guni nak hasilkan popcorn.
belum jadi lagi. Sebab saya tanya pasal mesin ni. Sebab Okey. Encik Kawi, dia pernah berkata kepada Gas bahawa dia prefer untuk pakai mesin tradisional instead of Yes. mesin yang canggih sekarang ni sebab rasa popcorn tu berbeza. Selepas ni kita korek lah sebab kita nak tanya kepada Encik Kawi sebelum ni beliau bekerja sebagai seorang penjawat awam tau, dan kita tahu penjawat awam ni pekerjaan dia mempunyai gaji yang stabil, gaji cukup bulan setiap bulan lah. Jadi dari sini atau kita datang keberanian untuk orang kata menceburi bidang perniagaan tu yang kita tahu risikonya asyik tentu. Dari sini tak datang keberaniannya Encik Kawi. So far kadang-kadang kita manusia apabila kita dalam keadaan terdesak, so far kita mau terpaksa untuk berani. So far kalau tanya dengan adakah waktu before sebelum kita berhenti ditanya soalan adakah kita berani, of course lah, dalam hati sedikit memang kita berani, Ada memang risau takut, lah memang sikit. ketakutan sebab kita nak keluar daripada kepompong yang kita dalam keadaan selesa, kita every month kita dapat gaji yang besar lagi, kita kerja kerjaan. Nak keluar bukan yang perkara yang mudah dan senang. Tapi apabila kita memikirkan dari segi keadaan terpaksa sebab waktu tu kita website ada mengidap sakit. So far saya terpaksa untuk cuba untuk berhenti. Tapi sebelum tu pernah juga untuk cuti tanpa gaji lah. Selama lebih kurang 2 Dalam bulan. lebih 1 tahun. Lebih 1 tahun. Hampir 2 tahun kita cuti tanpa gaji. Lebih 1 tahun, bukan 2-3 bulan lebih daripada 1 tahun cuti tanpa gaji kerana ngenang bini yang sedang sakit. Dan inilah keadaan mendesak yang membuatkan Encik Kawi memikirkan aku perlu untuk tinggalkan pekerjaan di sektor awam ini untuk mencuba pula dalam bidang perniagaan. Kot-kot insya-Allah ada rezeki dalam bidang ini. Selepas ini kita nak tanya dan korek mungkin keuntungan maksimum yang pernah dicapai setakat ini oleh Encik Kawi. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Gaspirasi. Waktu tu memang of course kita pun rasa memang asyik dah income lagi lah. Rasa tunggu yang tetap je lah. Penonton di rumah perlu diingatkan tak pernah ada jalan pintas tau untuk kita berjaya. Begitu juga dalam bidang perniagaan ini, the first step is always the hardest one. Dan kita tahu Encik Kawi ini punya semangat yang tinggi dalam bidang perniagaan ini. Justru kita nak tanya juga antara perjalanan pada mula-mula perniagaan dahulu, sebab dengar-dengar Anas Popcorn ini bermula dijual di pasar-pasar malam, selepas itu food truck dan sebagainya. Ceritakan Encik Kawi. Okey, so far kita Anas Popcorn kita bermula pada tahun 2015. Kita start di pasar-pasar malam. So far waktu kita start di pasar malam tu, waktu tu kita memang belum pandai lah. Tapi acah-acah pandai. Okey. Acah-acah pandai nak start. Even waktu tu memang kerap sekali popcorn hangus lah. Waktu jual di pasar-pasar malam. Tapi kita acah-acah pandai lah. So far kita teruskan juga dalam 2015 ke 2016 kita masuk ke event, and then 2017 baru kita start untuk masuk food truck. 2017. 2017 masuk food truck. So far kenapa kita start untuk masuk food truck, waktu kita jualan di pasar malam tu memang ada cabaran-cabaran tersendiri lah. Lebih-lebih lagi waktu macam keadaan air hujan. Lepas tu waktu tu kita kan balik dari kerja. Apabila balik kerja pukul 4.30, pukul 5 tu sampai ke rumah saya setting terus bawa barang jualan terus pergi ke Yang ni masih kerja sektor awam masa masih tu. kerja. Pulang kerja 4.30, direct jual popcorn. Balik rumah kerja terus tu pergi ambil barang dekat rumah, lepas tu pergi jual. Masya-Allah. Dari mana datangnya tenaga tu Encik Kawi? Orang kata ini bukan satu perkara yang mudah untuk dilakukan, lebih-lebih lagi apabila pasangan kita mungkin dalam keadaan yang memerlukan kita pada masa itu. Jadi bagaimana Encik Kawi dapat tenaga dan membahagikan masa antara pekerjaan dalam sektor awam ni dan perniagaan Encik Kawi? So far menjawab soalan itu Cik,
So far kalau kita dalam keadaan terpaksa, sebab of course waktu tu ada gaji, tapi untuk kita nak buat lebih tu memang ada cabaran sikit lah, kita nak lebih sebab kita pun sektor awam, kita memang kerja macam bawahan, pembantu amandah je. So far nak lebih memang tak dapat. So far kita terpaksa untuk memaksa diri kita untuk keluar dalam keadaan selesa macam itulah. Betul. Balik pukul 5 sampai ke rumah, terus setting barang, terus pergi jualan. So far memang orang tanya penat kah? Memang of course penat, tapi dah malam tu tengok duit, alhamdulillah lah kurang sikit penat. Kira sumber motivasi kita lah. Nak tahu juga lah, sini tempat kita jual popcorn mula-mula dulu. So far macam di kawasan Kuching, kita macam di Giant, di Metro City, kita pergi jual-jual. Tapi yang kerap Giant setiap malam memang di Giant. Seminggu 3 kali kita buat jualan lah, waktu kita buat start. Luar biasa sekali. Inilah semangat yang ditunjukkan oleh usahawan kita, dan pernah dahulu hanya bermodalkan RM800 sahaja, dan masa tu harga mesin pula RM2,000. Bayangkan modal 800, harga mesin RM2,000. Macam mana Encik Kawi survive masa tu? So far memang kita teringin jugalah apabila kita nak beli mesin tu. Sebab mesin yang beli tu lebih cantik lagi berbanding dengan mesin yang kita buat. Tapi kita waktu tu kemampuan nak beli mesin tu itulah menyebabkan terpaksa kita buat mesin sendiri. Kita buat mesin sendiri. So banyak benda ya try and adjust. So far menjadi jugalah. Kita tanya orang-orang yang orang kampung macam mana nak ada segi mesin berfungsi. So banyak jugalah kaji dalam YouTube. So far alhamdulillah selepas last 1 guni tu baru dia betul-betul jadi. Boleh jadi. Kena try and error lah. Kalau tak cuba tak tahu kan. Banyak try and adjust. Try and adjust. Okey, sebab masa pandemik ni tak dinafikan Encik Kawi ada usahawan kita yang sampaikan gulung tikar dan sebagainya. Tapi berbeza buat Encik Kawi, kerana Encik Kawi pernah bercerita dekat GAS bahawa dia bersyukur dengan adanya pandemik ini dan keuntungannya berlipat kali ganda. Ceritakan Encik Kawi. So far apabila tahun 2018 dan 2019 kita sangat aktif untuk bermain dalam food truck. So far apabila tahun 2020 kita dikejutkan dengan pandemik COVID tu. Tahun 2020. So far waktu tu memang of course kita pun rasa memang ada income lagi lah. Terpaksa tunggu yang tetap je lah. Tapi mula waktu 1 minggu pertama tu memang kita fikir musibah kat atas kita lah. 1 minggu yang pertama waktu bulan 3 tahun lepas waktu start pandemik tu. So far apabila kita melihat mungkin dah hikmah di sebalik, kita beralih kepada online. So far kita stopkan food truck and then kita bermain pada online. So far satu keajaiban berlaku lah. That's why kita amat syukur jumpa COVID ni. Kalau tak jumpa COVID mungkin Anas Popcorn lagi masih di pasar malam ataupun di food truck. So far apabila kita terjumpa COVID ni, kita rasa berubah arus. So far kita lebih ke bermain sosial media and then semua platform kita masuk. So far impactnya apabila kita waktu keadaan PKP first tu, kita buat satu campaign PKP Popcorn Keluarga Penyayang. So far kita bagi happiness sikit kepada family yang macam duduk dekat rumah tu macam boring anak-anak. So far apa kata makan popcorn bersama keluarga yang tersayang. So far apabila kita start campaign tu memberi impact kepada jualan yang sangat dahsyat lah ke atas kita. Lepas tu media-media pun zoom ke kita juga apabila kita mampu untuk buat satu produk yang bagi happiness kepada family yang dekat rumah. So alhamdulillah lah satu keajaiban yang berlaku. And then waktu start pada itulah kita tak pernah buat berbeza sangat jualan kita sehingga kita boleh buat 3 kali lipat daripada sebelum ni. Berbeza sekali. Berbeza sekali. Dengan cerita keuntungan lebih daripada RM100,000. Kalau to be exact berapa? So far kita achieve paling tertinggi kita buat jualan 1 bulan RM145,000. RM145,000 sebulan. Bayangkan itulah di sebalik cabaran yang kita hadapi semasa pandemik COVID-19 ini, blessing in disguise. Ada juga hikmahnya. Seperti Encik Kawi, kita kena bijak mengambil peluang. Selepas ini, kita nak tanya lebih lanjut mengenai perjalanan Anas Popcorn ini. Susah senang Encik Kawi bersama dengan isteri. Semuanya selepas ini hanya dalam Gaspirasi musim yang kedua. Jangan ke mana-mana. Memang Allah akan beri the best untuk
Untuk kita Penonton, bukan senang untuk kita menaik taraf perniagaan kita dari satu tahap ke satu tahap yang lain, dan transisi daripada setakat menjual di pasar malam kemudian menjual secara food truck pula. Pasti ada yang berpandangan, senanglah sebab dapat bantuan daripada pihak kerajaan dan sebagainya. Berbeza buat Encik Kawi. Ceritakan Encik Kawi. Okey, so far kita waktu pasar pertama, 2 tahun pertama kita memang start daripada pasar malam. Okey. And then antara pertengahan tu kita start untuk bermain food truck. Di mana idea nak bermain food truck apabila kita pernah tengok yang dekat Kuching ni ada satu food truck yang sangat aktif dekat Kuching ni. That's why kita pun terinspirasi, why not Anas pun nak jadikan popcorn jual dalam truck. Tapi sekadar angan-angan waktu tu lah, waktu kita di pasar malam. So far waktu keadaan di pasar malam tu kita dah start untuk nak bina kewangan untuk nak beli food truck. Waktu tu dah start lah. So far kumpul sedikit. So far waktu tu kita ada 50% macam tu, kita cuba untuk pergi ke kedai, untuk beli food truck tu. So far apabila kita bagi keyakinan kepada kedai tu, kita buat macam loan yang amat-amat singkat. That's why kita buat dalam lingkungan 5 bulan macam tu lah. So far kita dah habiskan bayar food truck tu. And then apabila kita dah start untuk satu food truck tu kita dah ada, dia dah start untuk waktu berbeza 5 bulan macam tu kita dah satu lagi. Maksud kita ada 2 food truck. 2 food truck. And then dalam fasa yang 5 bulan lagi kita ada yang 3. So far dalam 2 tahun tu kita ada 4 buah food truck lah yang sekarang beroperasi. Secara keseluruhan ada berapa buah food truck? 4 buah food truck. 4 buah food truck. 4 buah food truck. Saya macam selalulah tengok Anas Popcorn ni dekat tebingan Kuching Waterfront. Betul. Memang pernah ada kat sana? Pernah. Okey. Selalunya kita buat operasi memang tempat utama dekat waterfront. Okey. Dalam 2 buah macam itulah kita akan duduk kat waterfront tu setiap malam lah. Waktu 2 tahun lepas lah. Okey, pada mereka yang mungkin lepas pandemik tu reda, boleh berjalan, nak dating dengan pasangan ke apa nak, bolehlah singgah di Siana untuk beli Anas Popcorn. Okey, penjenamaan pula Encik Kawi, sebab ada orang yang berpandangan bahawa penjenamaan ini hanya melibat kepada produk itu semata-mata yang perlu dipasarkan dan diperkenalkan kepada penonton. Namun berbeza pula buat Encik Kawi kerana beliau juga mengenengahkan kisah di sebalik kita menjayakan produk dan brand tersebut. Bagi Encik Kawi, bagaimana pendekatan penjenamaan yang dilakukan? So far apabila kita faham, apabila kita start untuk bisnes, bermaksud kita dah start untuk lahirkan anak lah. Apabila kita lahir anak, terus hari pertama kita mesti ada nama. Itu penting lah, mesti ada nama. So far waktu tu kita pun dari segi sebut perkataan bisnes, kita pun memang tak pandai bisnes. Tapi kita, oleh kerana kita tak pandai tu, kita start untuk berbelajar. Waktu tahun 2018 tu, start kita berbelajar macam mana nak buat bisnes. So far apabila kita faham, apabila kita start untuk jualan popcorn ni, kebiasaan kita apabila kita berbisnes, kita lebih fokus kepada produk. Betul. Tapi berbeza kita di Anas Popcorn, kita of course kita ada produk, tapi kita lebih kepada brand, kepada branding. That's why alhamdulillah apabila kita mengetengahkan segi penjenamaan, so far berlaku satu jualan yang luar biasa lah. Luar biasa sekali. Saya pernah berkata bahawa susah senang di sebalik kita nak menjayakan produk itu juga boleh dijenamakan kan? Betul. Jadi kalau kita lihat di laman sosial, Encik Kawi segan untuk cerita susah hidup kita menjayakan produk ini. Adakah ini juga salah satu strategi penjenamaan Encik Kawi? So far kita lebih kepada story lah. So far apabila kita tengok di page kita di Popcorn Anas, kita lebih ke tengah, kita kurang untuk menjual, kita lebih kepada macam story. That's why kita pun faham dari segi
culture dari segi manusia dia suka dengar story. That's why kita macam kita buat Happy Life untuk kita lebih tengah macam story lah, bercerita macam mana kita start berniaga, apa cabaran-cabaran, orang suka nak dengar macam tu lah. That's why apabila impact dari itu orang nak tahu Kawili jual apa lah. So far mereka akan pergi ke page kita dan dah tengok Anas Popcorn ni. Sekejap, saya kira daripada kita orang kata bercerita kepada audiens, kepada pengikut kita di laman sosial, dari situlah mereka mula jatuh cinta dan berkenal-kenalan dengan produk dan itu mendatangkan hasil buat Anas Popcorn. Penonton di rumah, kita tahu kan isteri ini diuji apabila suami itu tidak punyai apa-apa dan suami pula diuji apabila dia mempunyai segalanya. Pada tahun 2017, untuk pengetahuan penonton, isteri kepada Encik Kawi iaitu Puan Zuliana pernah di hospital akibat serangan jantung dan Encik Kawi terpaksa tinggal di Sialah di hospital selama hampir 2 tahun. Dan kita nak tanya Encik Kawi sebab kalau kita lihat kepada situasi ini, ada pasangan yang lari daripada masalah tersebut dan tidak mahu menghadapi susah senang itu bersama-sama. Berbeza buat Encik Kawi, makna kesetiaan kepada pasangan bagi Encik Kawi. So far kita pun faham setiap manusia ada ujian yang Allah bagi. That's why kita kena ingat setiap ujian mesti ada hikmah di sebaliknya. So far apabila kita duduk di hospital waktu 2017 tu, of course kita masih lagi dalam berbisnes dan masih bekerja. Lepas bercuti and then bercuti tanpa gaji. Bila cuti tanpa gaji, of course waktu tu kita macam saya dapat pendapatan. Sebab cuma kita mengharapkan cuma jualan popcorn yang samping-sampingan lah. Sebab apabila kita waktu diuji untuk, of course kita sebagai manusia biasa memang kita akan fikir susah lah, memang betul-betul susah lah. Tapi kita yakin waktu tu memang betul-betul saya yakin lah. Memang Allah akan beri the best. Betul. Untuk kita. So far alhamdulillah sekarang ni kita pun dah dapat rasa hikmah di sebalik banyak yang kita dapat yang sebelum ni kita tak dapat hikmah dia. So far alhamdulillah lah kita tengok even dari segi selepas kita reda daripada masalah tu, jualan kita pun berlaku keajaiban. So far jualan yang tak pernah kita capai pun kita dapat capai. Alhamdulillah, syukur saya sangat. Saya rasai orang kata struggles yang dijalani oleh Encik Kawi ini kerana beliau adalah ketua keluarga yang mencari nafkah untuk keluarga dan alhamdulillah perniagaan beliau menjadi dan ini menjadi rezeki buat keluarga dan anak-anak beliau. Mungkin Puan Zuliana sedang menyaksikan kita sekarang ini, Encik Kawi, dan kita tahu bahawa di sebalik kejayaan seorang suami itu pasti ada isteri di sisinya. Perkara yang paling ingin disampaikan kepada Puan Zuliana yang mungkin tak pernah sampai sebelum ini peluangnya. Hastika Aspirasi, silakan. Okey, jangan-jangan sekali saya bercakap macam ni. So far saya yakin sebab sukses seorang suami disebabkan doa isteri dia lah. So far alhamdulillah, saya pun cuma nak ucapkan terima kasih dekat dia lah. Sebab dia, kalau dia kadang-kadang okey, memang kerap sekali berdoa untuk perjalanan bisnes saya lah. Itu yang best lah. So far memang of course lah saya memang sayang dengan dia. That's why walaupun dalam susah macam ni pun tetap kita suami tu tetap untuk support. Sebab kita pun tahu perjalanan kehidupan kita, kemungkinan kelak kita pun dalam situasi berbeza kelak yang akan support kita berdiri. Sekarang macam mana keadaan Puan Zuliana? Tahap kesihatan beransur baik sudah? So far sekarang memang keadaannya dah kembali beransur-ansur pulih. Sekarang tak, memang dah start untuk recover. And then so far untuk
untuk sepanjang bulan tu so far memang alhamdulillah lah, memang keadaan okey lah. Itulah kunci kejayaan juga bagi pasangan ini, yang mana kita kena saling melengkapi antara satu sama lain, sentiasa ada pada waktu susah dan senang, dan ini terbukti menerusi cerita kejayaan Encik Kawili pada malam ini. Yang mana satu favourite ni Puan Zuliana? Gula apung, caramel. Yang mana satu dia suka Encik Kawili? Okey, of course gula apung. Masakan ataupun makanan signature negeri Sarawak. Nah, selepas ini kita nak tanya pula mengenai apa orang kata strategi beliau untuk terus bertahan dalam industri ini. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Gaspirasi. Kita nak lihat 5 tahun akan datang, popcorn non-stop menjadi makanan ruji untuk orang Sarawak, bagi orang Malaysia tu dan Asia ya, harapan kita lah. Kita masih lagi bersama dengan Encik Kawi, pengasas kepada Anas Popcorn. Kalau dahulu kan packaging dia ikat tepi guna getah, tapi sekarang tengoklah sangat trendy sesuai dengan peredaran sekarang ini kan. Encik Kawi, kalau boleh diceritakan mungkin apa uniknya dan bestnya pasal Anas Popcorn ini yang mungkin tak ada pada berteh jagung ataupun popcorn yang lain, ceritakan. So far, apa kelebihan kita dengan popcorn lain? Okey. So far, yang pertama sekali, cara pembuatan kita lebih cara membuat secara tradisional. That's why daripada kita penceritaan pertama tadi, popcorn kita dibuat dengan menggunakan mesin yang kita sendiri yang buat. Okey. So far, berbeza dengan popcorn lain, dia punya rasa dia lebih crunch lagi yang ni. Sebab kita masak ni dengan menggunakan api. Berbeza dengan popcorn yang biasa kita jumpa panggung wayang guna elektrik. So far yang ni dia punya ada unah-unah mesinnya. Guna elektriknya, ada unah mesinnya lah. lebih crunch lagi. Okey. Lebih crunch lagi. So far jadi apabila orang tanya apa beza makan popcorn elektrik dengan popcorn tradisional? Okey. So far kita just tanyalah, pernah rasa makan nasi yang dimasak dengan guna api dengan guna elektrik? So far apa beza? Api kau lagi. Lauk seedar pun makan nasi guna api dengan ikan masin macam ni pun dah cukup. Pun Tapi sedap. bila guna elektrik ni ada unah ya. So yalah keunikan Anas Popcorn tu. That's why dari segi resipi, Okey. contohnya dari segi karamel kita sendiri yang buat. Karamel pun sendiri yang buat. Okey. And then dari segi gula apung pun kita guna gula apung yang betul-betul pure. Okey. Bagi kita orang orang semahan, senang lagi untuk dapatkan gula apung. Jadi so far gula apung tu memang lagi pure lah. So dari segi flavor lain macam sate egg tu kita ikut trending. So far masa tu sate egg memang dapat sambutan. Tapi yang ketiga tu adalah eco season. Kita ada pun ditanya berapa flavor Anas Popcorn, kita ada 9 flavor. 9 flavor. 9 flavor yang menanti. Tapi kita eco season. So far last bulan 8 tu akan habis popcorn sate egg, and then next week kita ada flavor yang terbaru. Apa flavor terbaru? Rahsia. Tunggu lihat. Tunggu dia lihat. Ada satu freezer yang saya pernah mengunjungi kilang Anas Popcorn ini. Kita tertanya-tanya lah macam mana boleh buat popcorn freezer laksa Sarawak. Macam cannot brain, tak logik kan. Tapi sekarang kalau nak rasa freezer laksa Sarawak tu bukan saja boleh menikmati hidangan laksa Sarawak itu sendiri, tapi juga boleh dirasai melalui popcorn Anas Popcorn ini. Macam mana boleh terfikir idea tu, Encik Kawi? So far kita ada sebelum keluar next flavor ni, kita start ada tim kita akan research. Research dulu flavor apa yang next kita akan keluar. So far next week memang amat special lah, tunggu dan lihat lah, memang amat sedap lah. Kena tunggu dan lihat. Kalau mereka nak ikuti perkembangan mungkin di mana? Di page Popcorn Anas, so far dan di IG Anas Popcorn HQ. Dan sekiranya anda berpeluang untuk mengunjungi kilang Anas Popcorn ini, apa yang murninya tentang usaha Encik Kawi adalah beliau membantu komuniti setempat, dan kebanyakan pekerjanya terdiri daripada mereka yang juga berasal daripada Samarahan. Kerana Encik Kawi sendiri berasal daripada kampung Empila Samarahan. Melihat kepada keadaan ini, Encik Kawi, bagaimana Encik Kawi melihat menceburi bidang perniagaan iaitu Anas Popcorn ini boleh membantu usahawan-usahawan lain yang berjaya juga?
So far, mula-mula kita drive bisnes popcorn oleh kerana kita sendirilah. Waktu 3-4 tahun sebelum, 2 tahun sebelum, kita memang kerana sendiri untuk survive. Tapi pada start bermula pada last year, hujung tahun, kita start dah tukar drive. Sebab kita impikan kita nak bina satu ekonomi di kawasan kita. Bila lagi di kawasan Semahan, kita orang kampung. So far, apabila wujud Anas Popcorn di perkampungan menjadikan sumber ekonomi kepada sumber pekerjaan daripada lebih-lebih macam belia-belia di kawasan. So far sekarang tu kita masih lagi untuk full time dan part time kita memerlukan pekerja-pekerja dan average dalam kurang 14 orang macam ya. So far insya-Allah apabila kita buka kilang baru lagi mungkin kita perlukan lebih banyak lagi kapasiti yang boleh bekerja dengan kita lah. That's why itu adalah kita pun internal kita. Tapi boleh soalan kedua Cik Izzah tadi bertanya pasal kita pun agent lah. Okay, so far kita di Anas Popcorn lagi masih membantu susui rumah untuk jana pendapatan tanpa menggunakan modal. So far mungkin ada yang nak bertanya lebih lanjut lagi macam ni nak jadi agent Anas tu sini boleh bertanya. Sini boleh bertanya. So far just messenger di Anas Popcorn just PM je kita pada kita nak jadi agent. So far tim kita akan bantu. Almost pada masa tu di seluruh Sarawak tu memang ada leader kita. Setiap ada kawasan memang ada leader. PM aja Facebook Facebook Anas Popcorn atau layari laman web www.anaspopcorn.com.my. Okey, baik. Kita dah dengar cerita Encik Kawi sepanjang 45 minit ini lebih kurang daripada pasar malam, perjalanannya pergi ke food truck, lepas tu bergerak secara digital, secara online. What's next Encik Kawi? So far kita pun planning kita untuk the next lagi kita ingin memecah brand lebih kita orang Sarawak tu jarang-jarang sekali untuk kita pergi ke Asia. Lagi macam brand ala kampung. That's why kita pun branding kita pun produk kampung, pasaran kita global. Kita nak pola tembak macam ni. That's why kita nak pergi ke Asia ya, salah satu impian kita lah. That's why mungkin insya-Allah next week kita nak lihat 5 tahun akan datang popcorn Anas tu menjadi makanan ruji untuk orang Sarawak, bagi orang Malaysia tu dan Asia ya, harapan kita lah. Ingat popcorn, ingat Anas Popcorn. Okey, akhir sekali inilah Gaspirasi ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Perkongsian daripada Encik Kawi kepada semua usahawan di luar sana. Sepanjang lebih kurang 45 minit ni kita dah dengar cerita Encik Kawi daripada pasar malam, lepas tu pergi ke food truck, sekarang bergerak secara digital. Dan ini yang ditunggu-tunggu, perkongsian daripada Encik Kawi, mungkin pesanan kepada usahawan di luar sana yang takut untuk menceburi bidang perniagaan dan mungkin ada dilanda orang kata kerugian dan sebagainya dan susah untuk bangkit semula, namun kena perlu teruskan perjuangan. Pesanan daripada Encik Kawi kepada mereka, silakan. Okey, so far mungkin ada yang menyaksikan kita ada lebih-lebih macam belia yang ingin nak menceburi bidang perniagaan. Kita boleh kongsikan kita di Anas Popcorn ni bermula daripada apa yang ada di tangan kita. Sebab contoh tadi macam kita cerita, kalau kita ada 100, kita mula 100 untuk bisnes, and then kita ada 500, kita bermula pada 500. Jadi maksudnya kita bermula daripada kecil, sebab kita percaya apabila kita bermula daripada kecil, senang untuk kita pergi ke satu fasa yang lebih besar lagi. Maksudnya apabila kita bermula kecil, kita akan berbelajar macam ni daripada kita bermula. And then yang paling bestnya apabila kita bermula pada kecil, apabila kita jatuh, kita akan rasa best, kita dah pernah pergi capai macam jualan macam ya. So far bagi nak start bisnes jangan takut, so far kita perlu paksa diri kita untuk buat satu kelainan dengan pesaing kita. Kena berfikirlah macam ni, kelainan, cari perbezaan kita, cari keunikan kita, berbeza dengan apa yang ada untuk mendapatkan satu keunikan apa yang kita jualan kita. Saya doakan agar usahawan dari Kampung Empila Samarahan tu akan terus melakar kejayaan dalam bidang perniagaan, dan siapa tahu kalau produk anak tempatan kita boleh menembusi pasaran antarabangsa. Terima kasih diucapkan kepada Encik Kawi, pengasas Anas Popcorn, kerana sudi berkongsi cerita inspirasi kepada kita pada malam ini. Dan kepada anda di luar sana penonton, ingat jika ada kemahuan, kita teruskan usaha, kerana di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Dan ingat,
hasil tak pernah mengkhianati usaha. Terima kasih kami ucapkan kepada The Waterfront Hotel kerana menaja lokasi penggambaran untuk Gaspirasi musim yang kedua. Sampai di sini sahaja untuk kali ini. Sampai kita berjumpa lagi. Kami Ghazali Zawawi. Assalamualaikum. Jumpa lagi.